Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Kementerian Perumahan dan Urbanisasi mahu lebih banyak projek pembinaan perumahan rakyat satu Malaysia prima di negeri ini. Menterinya, Dato' Amar Abang Johari Tun Oping pada sidang media selepas Majlis Perasmian Pejabat Operasi Perbadanan Prima Malaysia di Kuching berkata, ini penting bagi mengimbangi harga-harga rumah di Sarawak yang selama ini dimonopoli oleh pemaju-pemaju swasta. We found certain processes ada weaknesses. So that's why I come out with this sort of policy where the state has to intervene. And we are very fortunate we got federal agency also helping us. Tambah beliau, pendekatan ini bagi mengawal harga rumah pada paras RM250,000 hingga RM280,000 seunit, sekaligus memberi peluang kepada lebih ramai rakyat untuk memiliki rumah sendiri pada harga yang lebih berpatutan. Setakat ini jelasnya Perbadanan Prima Malaysia akan membina 17,660 unit daripada 10 projek perumahan di seluruh negeri. Sementara itu, transaksi harga terakhir yang tinggi menjadi faktor harga rumah di bahagian utara Sarawak lebih mahal berbanding di selatan negeri ini. Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Abang Johari Tun Oping berkata, beliau sedar terdapat perbezaan harga yang nyata di antara daerah-daerah di Sarawak yang masih membelenggu kerajaan negeri. Mengikut dasar kita, the last transaction in that area, that is the value of that land. Mun I boleh pakat ngambil orang list ni, apa salah? Nah, pakat dia beli sikit tanah, then just buy 1 acre aja lah. That is the price 1 acre. So the other price will be based on the transaction, the last one. Dato' Amar Abang Johari yang juga Menteri Perumahan dan Urbanisasi menjelaskan perkara ini dalam sidang media di Kuching. Itu antara faktor kerajaan terpaksa campur tangan dalam pasaran hartanah di Miri bagi mengawal dan mengimbangi harga rumah yang melambung tinggi. Kerajaan katanya akan menggunakan tanah milik kerajaan bagi tujuan itu bagi memastikan lebih banyak rumah mampu milik dapat dibangunkan supaya golongan berpendapatan rendah dapat memiliki rumah. Di Miri jelasnya beliau menerima rungutan harga rumah teres mencecah sehingga RM400,000 seunit berbanding di Kuching sekitar RM250,000 seunit. Prestasi dana Unit Amanah Permodalan Nasional Berhad PNB setakat Oktober tahun ini telah mencecah sebanyak 210.63 bilion unit dalam edaran. Pengerusi kumpulan PNB Tan Sri Abdul Wahid Omar berkata, ia membabitkan pemilikan seramai 12.86 juta pemegang unit dengan 89.5% Bumi Putra dan 10.5% bukan Bumi Putra. Tan Sri Abdul Wahid menjelaskan daripada jumlah keseluruhan unit dalam edaran tersebut, hampir 11% merupakan unit-unit pelaburan dari Sarawak. Ini sekaligus menjadikan Sarawak berada di kedudukan yang ketiga tertinggi dalam pemilikan pemegang unit. Katanya prestasi memberangsangkan ini didorong oleh keberkesanan pelbagai program turun padang seperti Seminar Pelaburan 360 hari yang telah berjaya meningkatkan kesedaran masyarakat mengenai pelaburan dan perancangan kewangan. Justru pihaknya akan terus mempergiat usaha-usaha mendekati masyarakat bagi memperkasa ilmu dan amalan pengurusan kewangan bijak dalam kehidupan rakyat di negara ini. Tambahnya, produk pelaburan unit amanah PNB kini telah berkembang kepada 10 produk dengan 6 daripadanya adalah produk berharga tetap, manakala 4 lagi produk harga berubah-ubah. Tan Sri Abdul Wahid berucap dalam majlis pelancaran program Fiesta Labor PNB at Simunjan yang disempurnakan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Nancy Shukri di Simunjan. Sementara itu, ketika berucap dalam majlis yang sama, Datuk Seri Nancy Shukri berkata kerajaan sedang meneliti rancangan untuk menaik taraf Simunjan menjadi sebuah perkara yang setanding dengan bandar lain yang dilengkapi dengan pelbagai kemudahan asas dan fasiliti moden. Ia bertujuan mengelakkan penghijrahan masyarakat tempatan Simunjan, terutama golongan belia, keluar dari daerah itu. Ujarnya ini kerana impak pembangunan tersebut akan membawa peluang ekonomi yang lebih besar dan menyeluruh kepada masyarakat. Tambahnya, banyak projek pembangunan telah dirancang dan dilaksanakan oleh kerajaan dan ada antara projek tersebut yang telah menjadi kenyataan iaitu Jambatan Batang Sadung. Bercakap mengenai program berkenaan, Datuk Seri Nancy yang juga anggota Parlimen Batang Sadung memaklumkan usaha PNB telah berjaya mengubah minda golongan Bumi Putra khususnya mengenai pelaburan dan perancangan kewangan. Ini terbukti apabila kini rata-rata masyarakat di negeri ini mengetahui atau celik tentang pelaburan unit amanah. Tambahnya, PNB yang telah direalisasikan lebih 38 tahun lalu telah berjaya melunaskan mandatnya dalam penyusunan semula masyarakat khususnya dalam sektor korporat dan pengurusan dana
serta pelaburan unit amanah. Ibu bapa diingatkan tidak lokek untuk melabur dalam pendidikan anak-anak jika mahu masa depan mereka terjamin. Ahli Parlimen Limbang Haji Hasbi Habibullah berkata, walaupun pelaburan dalam bidang pendidikan mengambil masa yang agak panjang, tetapi ia mampu menghasilkan pulangan dan kepuasan yang tidak boleh dinilai dengan wang ringgit. Jelasnya ibu bapa tidak seharusnya hanya memikirkan kepentingan sendiri. Sebaliknya perlu memikirkan masa depan anak-anak kerana hanya ilmu pengetahuan serta kemahiran yang akan menjamin dan mengubah masa depan mereka. Haji Hasbi berkata demikian dalam majlis perasmian Hari Persatuan Ibu Bapa Guru PIBG Sekolah Kebangsaan Melayu Pusat Limbang di Bandar Limbang. Menyentuh mengenai keputusan ujian pencapaian sekolah rendah UPSR 2016, bila mahu ibu bapa dan guru menerima perubahan format baru yang dilaksanakan bertujuan melahir lebih ramai murid lepasan tahun 6 yang menunjukkan perkembangan potensi diri secara menyeluruh. Ia sejajar usaha kerajaan mentransformasi kurikulum dan pentaksiran berasaskan sekolah selain kemahiran berfikir aras tinggi pada peringkat pendidikan sekolah rendah. Pelbagai aktiviti diadakan bersempena program tersebut, antaranya pameran daripada agensi kerajaan, demonstrasi memadam kebakaran oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Limbang, sukan rakyat dan pertandingan memasak. Setiap seorang kaunselor Majlis Perbandaran Kota Semarahan MPKS akan diberi tanggungjawab menjaga 5 hingga 10 buah kampung di bawah pentadbiran majlis itu bermula tahun depan. Pengurusi MPKS, Datuk Peter Minos berkata, polisi baharu itu bertujuan meningkatkan sosioekonomi di kampung-kampung terbabit selain mengeratkan hubungan di antara pihak majlis dan penduduk. Beliau berkata setiap kaunselor akan diberikan peruntukan untuk menjalankan sekurang-kurangnya satu program besar setiap tahun yang menjurus kepada usaha meningkatkan ekonomi dan penyertaan penduduk. Katanya MPKS akan menggunakan dana daripada kerajaan untuk tujuan itu atau mendapat tajaan daripada pihak syarikat untuk sama-sama menyertai program yang dianjurkan. Datuk Peter Minos berucap dalam majlis perasmian Pesta Ambal di dataran Bandar Asajaya, Semarahan. Majlis dirasmikan oleh Menteri Muda Perumahan yang juga Wakil Rakyat Asajaya, Datuk Abdul Karim Rahman Hamzah. Sarawak dipilih buat julung kalinya sebagai venue penganjuran persidangan ASEAN mengenai penuaan sihat ACHA 2017. Anjuran Persatuan Penuaan Sihat Malaysia MHAS dengan kerjasama Biro Convention Sarawak SCB pada 10 hingga 12 Oktober 2017. Presiden MHAS Profesor Dr. Philip George berkata persidangan yang bertemakan cabaran penuaan, kejayaan dan perancangan hadapan dalam penuaan yang menjejaskan rantau ini selain membincangkan model yang sesuai untuk digunakan. Jelas beliau lagi, persidangan itu nanti akan memudahkan negara-negara ASEAN untuk membangunkan usaha bersama bagi memastikan ASEAN bersedia menepuhi populasi ke arah penuaan pada masa akan datang. Profesor Dr. Philip memberitahu demikian dalam majlis pengumuman rasmi persidangan ASEAN mengenai penuaan sihat di Kuching yang turut dihadiri oleh pengarah urusan SCB Mike Cannon. Antara perbincangan yang diangkat dalam persidangan tersebut seperti isu-isu sosial psiko dan penuaan genetik umur panjang, obesiti, dasar kos berkesan terhadap kesihatan negara-negara membangun yang akan dibentangkan oleh pakar-pakar antaranya dari Australia, Jepun, Singapura dan Indonesia. Persidangan kali ini menyasarkan 3 hingga 4% penyertaan daripada delegasi ASEAN dan menjuruti kepada penduduk negeri ini selain Sabah dan Semenanjung. Penuaan penduduk di Asia lebih cepat berbanding di rantau lain dan dari tahun 2015 hingga 2034, penduduk yang lebih tua akan bertambah kira-kira 22% setiap 5 tahun di Asia Timur. Lebih 10,000 pengunjung hadir menyaksikan Majlis Perasmian Regata Sarawak 2016 di Tebigan Kuching semalam. Perasmian acara Lumba Perahu yang telah pun membuka tirainya sejak minggu lepas disempurnakan oleh Timbalan Ketua Menteri Datuk Amar Abang Johari Tun Oping. Simulik perasmian berlangsung dengan upacara penyerahan dayung kepada Pegawai Penguatkuasa Lembaga Sungai Sarawak Zikil Piri selaku Timbalan Sekretariat Teknikal Regata Sarawak 2016. Acara Renang Brook yang menjadi acara pengenalan Regata Sarawak menjadi tirai pembuka bagi Majlis Perasmian Regata dengan menyaksikan 30 perenang bersaing kali ini berenang merentasi Sungai Sarawak. Pelbagai acara saringan berlangsung bagi pelbagai kategori sebelum kemuncak bagi pencarian Raja Sungai Sarawak melalui perlumbaan bidar 30 pekayuh lelaki terbuka esok. Acara tahunan ini menyaksikan penyertaan pelbagai agensi kerajaan dan swasta termasuk daripada negara jiran dan luar negara seperti Belanda, China, Filipina, Hong Kong, Ireland, Taiwan dan United Kingdom melalui perlumbaan perahu naga antarabangsa.
Selain dimeriahkan dengan acara Lumba Perahu, acara kali ini dimeriahkan dengan penganjuran Festival Tebingan Kuching dengan menawarkan pelbagai barangan kraf dan makanan untuk para pengunjung. Baiklah, seterusnya kita beralih ke segmen agenda hari ini. Antara liputan dalam agenda hari ini, pada pukul 10.30 pagi, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Seri Nancy Shukri merasmikan sambutan Hari Wanita Peringkat Sadong Jaya 2016 di Dewan MDS Merak, Sadong Jaya. Manakala pada pukul 11 pagi, Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Rohani Abdul Karim merasmikan program integrasi silang budaya dan Majlis Pelancaran Kawasan Rukun Tetangga Daerah Semunjan Sebuyau 2016 di Dewan Pembangunan Sebuyau, Semerahan. Akhir sekali pada pukul 2 petang, Yang di-Pertua Negeri Tun Pehin Sri Haji Abdul Taib Mahmud menyempurnakan Majlis Penutupan Sarawak Regatta 2016 di Tebingan Kuching. Demikian antara liputan acara dalam agenda hari ini. Untuk berita seterusnya, kembali ke Angkasa Puri bersama Redwin.